Tapi masa, okay, tak nak satu konten lagi sebelum tu. Kita nak balik kepada jemput minum. Boleh. Kita nak balik kepada masa membesar tu. Memang maksudnya mak ayah memang berkahwin dan anak adik-beradik semua lahir di Mekah. Lahir di Makkah. Mereka berkahwin pun di sana, Saudi. Tak. Berkahwin tak tahu di mana. Di mana? Saya tak tahu. Di mana? Okay. Saya tak tahu. Tapi dua-dua Indonesia. Dua-dua Indonesia. Okay. So kemudian memang menetap lama di Saudi. Di Saudi. Jadi ayah saya dah berangkat ke Saudi di Makkah, mengaji, pulang menikah, dibawa lagi ke Saudi. Oh, kemudian mengaji lagi. Mengaji, lalu anak dia 55 lahir di sana. lahir di Makkah. So maksudnya abang yang sulung semua memang bersekolah di Mekah. Sekolah di Makkah, lepas tu selesai dia solat dia berangkat Azhar. Oh, memang tak balik Indonesia pun. Sekarang dah balik. Tak, I mean masa tu sebelum pergi Azhar. Tak balik. Oh ya. So memang cakap pure bahasa Arab saja. Ya, bahasa pertama saya pun bahasa Arab. You serious? Abang-abang saya pun dahulu sekarang ni je mereka yang dah boleh cakap bahasa Indonesia sikit-sikit dan boleh dimengerti. Yo, umur abang sulung berapa? Yang sulung beza berapa sekarang? 86. So berapa tahun beza dengan 17 tahun, 16 tahun. Yang kedua 16 tahun, yang ketiga 11 tahun. Yang keempat 6 tahun. Lalu saya terakhir kelima saya 2002. Oh, so memang lama duduk kat Saudi lah. Berapa tahun sampai umur berapa? Abuya. Siapa? Tak, Kadam sendiri. Saya hanya 5,5 tahun lah. Oh, tapi lama juga ah. Ya, boleh cakap sikit lah. Cakap bahasa nombor satu kan? Bahasa pertama. Bahasa pertama. So maksudnya bahasa paling fasih. Sekarang dah tak paling fasih. Sekarang Indonesia lah paling fasih. Tapi kalau dengar bahasa Arab faham? Alhamdulillah. Wish ya Guru-guru saya bahasa Arab. Oh, dekat UAE? Tak hanya UAE. Di Malaysia pun? Di Indonesia, even di Malaysia, even di mana-mana. Oh ya. So macam mana bila balik Indonesia for the first time tu? Macam mana kehidupan nak biasakan diri dengan Indonesia, boleh? Boleh. Jadi di Indonesia ini anak tok guru tu sangat-sangat dilayani. Bahkan kami punya istilah lora. Atau di Jawa pernah dengar Gus. Gus Miftah. Siapa Gus Miftah? Macam mana dengar Gus Miftah? Siapa Gus Miftah? Adalah kontroversial. Oh, kontroversial. Itu namanya first terlintas tu. Sorry guys. Okay. Gus tu macam anak tok guru lah. Oh, Gus maksud dia anak tok guru. Okay. Atau kiai atau lora di Madura. Saya orang Madura. Oh, Madura. Nama tempat Madura. Okay. Kalau Jawa Gus. Oh. Di beberapa tempat lain ada macam Tengku, ada Ceng, ada banyak lah istilah. Saya pulang ke Indonesia di Madura. So bukan Pulau Jawa lah. Bukan. Oh, so tak boleh cakap bahasa Jawa. Tak boleh. Saya tak boleh. Okey. Bahasa Madura ada bahasa dia sendiri. Iya, bahasa Madura ada bahasa sendiri. FYI untuk orang Indonesia, tak boleh artinya tak bisa, ya. Oh, dia tak tahu tak boleh di Indonesia artinya tak mamnu', apa? Tidak dibenarkan. Dilarang. Oh, okey. So for my Indonesian people tak boleh artinya tak bisa. Tak boleh. So Madura ada bahasa dia sendiri. Ada. Indonesia kita punya, tak tahu. Setiap daerah ada bahasa dia sendiri. Walaupun dalam Madura contoh. Iya. Bukan dialek. Bahasa yang berbeza sangat. Jawa dan Madura dekat sangat. Tapi kita orang Madura tak paham orang Jawa cakap apa. Orang Jawa tak paham kita cakap apa. So contoh kalau dalam Jawa sendiri pun ada banyak bahasa dalam Jawa. Iya, Jawa pun ada beberapa dialek. Kalau Jawa sesama Jawa dialek. Dia faham lah juga. Faham, tapi sering kali pula tak faham. Jawa kita punya bahasa Aceh. Aceh punya bahasanya sendiri. Betul. Jawa, Madura, Sunda. Semualah punya bahasanya sendiri. Yang Kalimantan Indonesia kan? Iya, Indonesia. Okay. Jangan kecam guys. santai. Lepas tu? Ya, kita punya bahasa kita sendiri. Oh, Kalimantan pun bahasa lain lah. Bahasa lain. Dahsyat. Bahasa lain. Ini kita pulang ke Madura. Semua orang panggil saya Lora Hussein. Dan semua tiba-tiba cium tangan. You Semua tiba-tiba cium tangan.
Kenapa orang cium tangan? Saya masih kecil. Kenapa orang cium tangan? Kenapa semua orang jumpa saya macam beginilah, tunduk? Di Makkah dahulu tak ada macam tuh. Akhirnya Abuya itu bagi pencerahan. Di sini kamu anak ulama, kamu harus jaga sikap begini-begini, kau tak boleh sombong. Jangan jadi macam orang-orang yang sebab dia anak tok guru kemudian dia begini. Tak, kalau ada yang mau cium tangan, tarik, tak boleh. Kalau ada yang saya kalau lewat di sana, ada orang duduk berdiri. Ada orang berdiri semua tunduk. Salam cium tangan. Nah, tapi itu Abuya cakap tak boleh. Tak payah, tak dibenarkan. Bila ada orang berbuat demikian, tarik. Cium tangan, tarik. Ada orang berdiri, suruh duduk. Macam itulah. Macam kes yang Rasulullah SAW tu kan? Rasulullah kenapa? Kan ada, kalau saya silap mungkin boleh betulkan, tapi saya ada dengar ada satu kisah Rasulullah SAW, bila Rasulullah SAW masuk bilik ataupun datang kepada sahabat-sahabat, diorang bangun. Lepas tu Rasulullah SAW semua duduk. Tapi ada yang tetap bangun. Yang tu saya tak tahu saya tetap bangun ke tak, tapi poin dia adalah Rasulullah SAW suruh bagi tahu dia je sama, Rasulullah SAW sendiri pun sama je dengan orang lain. So bila datang dia duduk je, tak perlu bangun. Betul itu? Iya, ada yang begitu. Dari situ akhirnya muncul perbezaan di antara para ulama. Mana yang didahulukan antara adab atau mengikuti perintah. Dahsyat. Dari situ. Semua satu. Perbedaan antara ulama. Ada yang menganggap adab didahulukan, ada yang menganggap mengikuti perintah didahulukan. Kalau Kadam sendiri? Saya lebih cenderung yang mana? Tergantung situation. Okay. Tergantung tok guru yang ini saya ikuti perintah, tok guru yang ini saya ikuti adab. Faham. Depends. Tok guru tu cenderung yang mana? Juga. Okay. So bila balik Madura tu, adakah bahasa utama tu bahasa Indonesia yang kita tengah cakap sekarang atau bahasa Madura? Bahasa Madura. So memang tak faham langsung lah? Tak faham langsung. Tapi bila kita dah pergi school, kita baru boleh belajar. Guna bahasa Indonesia. Wajib. Oh, macam tu kat Indonesia? Sebab itulah di Indonesia everyone can speak Indonesia, even Chinese. Even semua orang, bila korang tak bisa tak boleh guna bahasa Indonesia, kecam. Malaysia is so good. Saya dah keliling Malaysia dan Malaysian people is so good. Tapi saya dah sering berantem. Saya macam bagi talk lah kepada beberapa orang di sini. Misal saya datang ke satu daerah, sebutlah Chinese lah ya, Chinese yang sedang bekerja di Malaysia. Saya tanya guna bahasa Melayu, dia tak bisa. Shame on you sir, saya cakap. Saya cakap begitulah. Shame on you sir. Kau makan kat sini, kau bekerja kat sini, kau tak belajar bahasa Melayu. Tapi kalau macam tu kat Malaysia sendiri, orang bangsa lain pun akan kecam bangsa itu kalau dia tak boleh cakap Melayu lah. Iya, itu memang harus. Kat Malaysia pun sama. Iya, tapi harus kecam. Harus kecam. Agar kalau tak, dia takkan cuba untuk belajar. Iya, sebab kau tinggal di Malaysia, belajarlah bahasa Malaysia. Even ketika saya berjumpa dengan orang Malaysia yang ada di Malaysia, saya sebagai orang luar yang harus belajar bahasa Malaysia. Problemnya, orang Malaysia yang guna bahasa saya, bahasa Indonesia. Tak payah. Dia jadi automatik lah. Kita orang terjadi macam tu. Macam nak tengok sinetron tu. Sebab itulah, janganlah. I mean, saya pendatang di Malaysia. Saya yang harusnya beradaptasi. Adaptation lah terhadap penduduk Malaysia. Bukan orang Malaysia beradaptasi ke saya. Do ikram tak lah. Ya, diorang memang dah biasa. Diorang pula memang nak berlakon dalam sinetron tak dapat. So ni lah peluang dia untuk macam praktis selama ni diorang tengok saya rasa. Alhamdulillah. So macam tu kehidupan duduk Saudi lama. So memang rindu nak Saudi, menetap kat Saudi. Makkah itu for me indah untuk diziarahi, tapi untuk hidup di sana tak lah. Indonesia rumah saya lagi best Kenapa? Apa yang buatkan rasa macam best gila Indonesia? Saya tak merasa sebagai kelas kedua. Di Indonesia saya macam macam kita orang situ lah. Macam Abang Yusuf di Malaysia. Tak merasa sebagai kelas 2, santai selesa je, tak. Macam itulah. Faham. Tapi kadang tak perlu panggil abang panggil Yusuf je. Ke memang kalau kat Indonesia dia akan panggil abang? Abang. Ya, abang. Ini
Ini lagi muda jadi saya panggil abang. Okey, apa mindset di sebalik tu? Macam penghormatan lah. Kita ketemu random people atau siapa yang ini, kita panggil abang. Oh, ya, Kenapa di Malaysia kenapa? Tak boleh? Bukan tak boleh, tak adalah. Saya just nak bagi tak perlu ada macam rasa tak selesa lah panggil abang, panggil nama je lah. Abang tu selesa. Oh, di Indonesia. selesa. Okey. Tak ada paksaan, tak ada masalah. Even kita nak beli sesuatu something lah. Abang, nak beli tu. Biasa. Dia lagi muda okey lah. Dia lagi tua pun okey lah. Okay, kejap guys. Assalamualaikum. So aku ada big announcement sebenarnya untuk korang. So aku actually dah berpartner dengan Public Gold sebagai diorang punya authorized dealer guys. Okay, kenapa aku buat macam ni? So kalau kau tengok podcast ni dah lama, kau tahu aku selalu ambil berat, especially tentang finance dan juga investment dan sebagainya. And aku dah lama dah invest dalam emas. So aku nak invite korang untuk invest dalam emas sekali. Sebab kalau korang tak tahu, emas adalah salah satu cara untuk kita preserve nilai duit kita yang paling efektif. Macam tahun lepas sahaja, emas naik 40% guys. Okay, almost 40%. Put into perspective, kalau korang invest dalam financial instrument yang lain macam ASB ke apa last year, macam apa 5 ke 6% macam tu je lebih kurang. So dengan gold 40%. And dengan apa yang jadi dengan dunia sekarang ni, dengan segala konflik di antara negara dan sebagainya, emas akan lebih mencarat naik. Tak pernah lagi dalam sejarah tahun ke tahun emas menurun. Tak pernah lagi guys. Okay, so aku nak buat giveaway guys. Aku nak bagi 0.25 gram. Kau boleh tengok apa yang aku pegang kat sini. So ni dia guys. Okay, so ni dia guys, 0.25 gram of official collaboration Public Gold dan juga kartun Inside Out, korang ingat. So ni korang boleh collect, and sebab ni korang boleh buat collection juga kalau korang nak. Dan siapa yang akan dapat 0.25 gram ni kepada investor yang bertuah, sepanjang bulan Julai ni aku akan run this giveaway. Satu orang akan memenangi 0.25 gram dengan syarat korang invest dalam emas hanya RM100 sahaja. Add on, aku akan bagi 10 lagi pemenang bertuah yang akan memenangi buku investment emas oleh Hafizul Hakim ni, untuk korang dapat belajar lebih mendalam tentang emas dan kenapa daripada dulu lagi mak-mak, nenek-nenek kita suruh invest dalam emas lah. Inilah dia guys, sistem simpanan yang tak akan pernah bocor dan ada nilai sebenar. So aku nak invite korang semua join team emas UCAS. Sebab aku percaya yang pertama sekali, simpanan emas ni bukan untuk orang kaya je. Yang kedua, semua orang layak untuk menyimpan emas. Dan finally, aku percaya ilmu kewangan ni bukan untuk disimpan, tapi untuk kita kongsi sekali sama-sama. So kenapa korang kena selain berpeluang untuk menangi emas percuma ni, sebab bila korang join team ni, tekan link kat bawah, korang tak akan dibiarkan seorang-seorang. Korang akan dibimbing, ditunjuk ajar step by step. Mudah je guys, tekan link Telegram di bawah, join sekarang. Korang boleh terus start buat investment bersama Public Gold serendah RM100 sahaja. Dan sebagai penghargaan untuk bulan Julai ni, 10 orang, macam aku cakap, dia akan menang buku bestseller Traveller Emas, dan satu orang yang bertuah akan menangi 0.25 gram emas. So bayangkan guys, korang beli emas RM100, korang ada berpeluang untuk tambah 0.25 gram lagi. So guys, jangan tunggu lagi, start sekarang. Tahun lepas je 40% naik, tahun ni kita tak tahu lagi total akan berapa. So klik link kat bawah, jumpa kat dalam, mulakan perjalanan emas korang hari ni.